Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirindui sekalian. Apa khabar semua? Diharap semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan bahagia bersama dengan keluarga yang tersayang, insya-Allah. Okey, minggu ini adalah minggu yang ke-10. Minggu yang ke-10 sesi PDPR kita. Minggu yang ke-10 PDPR. Okey, betul lah, 10 lah. Minggu lepas kita tak dapat buat kelas kerana kita menyambut sambutan tahun baru Hijrah. Dan kita teruskan dengan minggu ini dan diharap segala modul yang diminta untuk dilengkapkan telah pun dilengkapkan. Dan pada minggu ini kita akan buat sedikit ulang kaji mengenai bab yang ketiga. Ulang kaji bab yang ketiga, dan kemudiannya kita pergi kepada pelaksanaan modul bab yang terakhir, bab 10. Okay, jadi awak laksanakanlah modul. Tonton dia video ni sebagai sedikit ulang kaji semula kepada awak tentang bab yang ketiga, dan kemudiannya awak teruskanlah dengan pelaksanaan modul bab yang ke-10. Okey, sampai masa nanti saya akan minta untuk awak hantar sebagaimana yang diminta pada sesi yang lepas. Okey, bab 3 ni agak menarik kerana dari segi penyampaiannya, kalau awak masih ingat, kita buat dua fasa, PDPR, kemudian kita teruskan dengan PDPC. Okey, di awalnya ada PDPR masa bulan 4, bulan 5 dulu kot. Kemudian ada PDPC. Jadi bab 3 ni sepatutnya adalah bab yang paling dikuasai oleh awak semua berbanding bab-bab yang lain. Okey, tak apalah. Saya faham bab tingkatan 4 ni dia agak sukar. Saya terus terang kata, sejarah tingkatan 4 ni memang dia agak sukar berbanding dengan sejarah tingkatan 5. Tingkatan 5 lebih senang. Okey, sejarah tingkatan 4 ni dia agak sukar lah, terutamanya bab-bab awal yang membincangkan tentang konsep nasionalisme dan gerakan-gerakan nasionalisme yang berlaku di seantero dunia, khusus dunia, kemudian pergi kepada beberapa negara Asia, mengecil ke Asia Tenggara dan akhirnya Malaysia. Okey, dia agak sukar. Kemudian rentetan daripada nasionalisme itu adalah proses kita mendapatkan kemerdekaan bermula dengan Malayan Union, Persatuan Tanah Melayu 1948, seterusnya lah sampailah ke pemasyuran kemerdekaan. Bab tingkatan 5 lebih mudah. Ianya lebih bermain dengan isu-isu semasa dan juga perkara-perkara yang mempunyai kaitannya dengan ketatanegaraan. Dia tak macam sejarah sangat, dia lebih pada ketatanegaraan, tata negara. Okey, bab 3. Apa yang penting dalam bab 3? Dia ada dua perkara penting dalam bab 3 ni. Kalau awak lihat buku teks adalah, buku teks saya tak nak share lah. Saya share apa yang ada dalam modul lah. Ni semua yang ada dalam modul lah. Awak tengoklah sekali kan, sambil awak tonton video ni. Kalau awak baring ataupun awak mendengar MP3 dan tengok video TV ke apa, memang tak adalah manfaat. Jadi sambil menonton video yang saya sediakan ini, sambil itu juga awak membuka buku. Saya sendiri buka buku. Saya mengajar pun saya mesti berpandukan buku. Saya buat buku teks modul. Okey, apa yang nak diceritakan bab 3? Ada dua perkara bab 3. Perkara pertama adalah mengenai konflik dunia. Perang dunia 1, Perang Dunia 2. Siapa negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia pertama dan juga negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia kedua. Pakatan-pakatan yang dibentuk dalam Perang Dunia pertama, pakatan-pakatan yang dibentuk dalam Perang Dunia yang kedua, perjanjian-perjanjian yang dimeterai pasca Perang Dunia pertama dan juga pasca Perang Dunia yang kedua. Dan apakah faktor-faktor yang mencetuskan peperangan dunia ini? Perang Dunia pertama ada faktor dia, Perang Dunia kedua pun ada faktor dia. Itu yang perlu diberikan perhatian mengenai konflik dunia. Okey, selesai satu bahagian dalam bab yang ketiga. Bahagian yang seterusnya adalah mengenai pendudukan Jepun di negara kita. Pendudukan Jepun ni, kalau dalam Perang Dunia, dia pergi kepada fasa Perang Dunia yang kedua, iaitu sekitar tahun 1941 sehinggalah 1945.
yang menyaksikan Jepun muncul antara kuasa besar dunia pada waktu itu. Kenapa saya kata Jepun muncul sebagai kuasa besar? Ada peristiwa yang terjadi di beberapa kepulauan, di beberapa pengkalan tentera laut milik kuasa-kuasa besar dunia pada waktu itu, khususnya Amerika. Jadi Jepun telah pun menjadi kuasa besar dalam Perang Dunia Kedua yang akhirnya membawa kepada penjajahan secara besar-besaran di negara-negara Asia Tenggara khususnya. Okey, dan yang nak disentuh dalam bahagian kedua bab 3 ini adalah bagaimana Jepun menduduki negara kita, negara yang kita cintai ini. Bagaimana Jepun masuk ke tanah Melayu pada tahun hujung 1941 dan apakah yang menyebabkan Jepun ini akhirnya menyerah kalah pada tahun 1945, sekitar September 1945. Ada peristiwa besar berlaku di Jepun. Ulang tahunnya baru beberapa hari yang lepas. Peristiwa besar, dua peristiwa besar yang berlaku di Jepun. Beberapa hari yang lepas adalah ulang tahunnya yang menyaksikan Jepun terpaksa juga menyerah kalah kepada kuasa bersekutu. Itu dua perkara yang perlu dibincangkan. Saya ulang, yang pertama adalah mengenai konflik dunia, iaitu peperangan yang berlaku di dunia pada tahun-tahun ataupun pada dekad-dekad awal 20-an. Awal abad ke-20, awal abad ke-20. Di mana menyaksikan berlakunya dua siri peperangan besar dalam kalangan negara-negara dunia yang dikenali sebagai World War I dan juga World War II. Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, dan kedua adalah mengenai pendudukan Jepun di negara kita. Itu seimbas lalu. Kita lihat kepada apa yang dikongsikan dalam buku ini. Sebentar lalu juga banyak ni. Ada lebih kurang berapa page? 8 page. 8 page dah simplify pun masih lagi 8 page. Bayangkanlah meneliti dokumen sejarah macam ni. Dia mulakan dengan bab pertama ni, bab yang ketiga ni dengan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Sebelum Perang Dunia. Maknanya kalau disebut sebelum Perang Dunia ni, kita anggarkan sebelum Perang Dunia yang pertama. Bila Perang Dunia Pertama? 1914 sehinggalah ke 1918. Itu Perang Dunia Pertama. Kesedaran awal nasionalisme, British membendung idea gerakan Islam Timur Tengah. Yang ini dah disentuh dalam bab kedua. Daripada mana gerakan Islam Timur Tengah ni, khususnya gerakan-gerakan anti-British yang sedang berlaku di negara-negara Timur Tengah, khususnya di Mesir. Pelajar-pelajar Malaysia ni ramai yang pergi ke Mesir menuntut dan melanjutkan pelajaran mereka di Mesir. Semasa mereka di Mesir, mereka nampak rakyat Mesir menentang penjajahan British. Jadi idea penentangan ini dibawa balik ke tanah Melayu apabila mereka menamatkan pengajian. Dah tamat pengajian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di Mesir, dia balik ke tanah Melayu, dia lihat di tanah Melayu British masih lagi berkuasa. Sebab itulah golongan ini membawa idea kemerdekaan, pembebasan daripada penjajahan British ini sebagaimana yang dilakukan oleh rakyat Mesir. Boleh faham? Ini dia punya point. British jadi takut kerana di Mesir berjaya. Mesir berjaya dengan kebangkitan rakyat itu, akhirnya British bergundur daripada Mesir. Dan keadaan ini tidak ingin British lihat sekali lagi di tanah jajahannya di tanah Melayu. Dan British memperkenalkan undang-undang Islam, memastikan sesiapa mencetak dan mengedar tulisan berkaitan agama dan politik Islam tanpa izin Sultan boleh dipenjara. Kenapa tanpa izin Sultan? Kerana dia tahu kelemahan orang Melayu adalah Sultan. Kerana orang Melayu ini pantang menderhaka kepada Sultan. Jadi dikata apa-apa istilah, apa-apa kitab, apa-apa risalah yang berkaitan dengan Islam mestilah mendapat kelulusan daripada Sultan. Sedangkan Sultan itu sedang dikawal oleh mereka. Ini poin dia untuk melemahkan kebangkitan-kebangkitan yang dilakukan oleh rakyat tanah Melayu. Kemudian adalah British menubuhkan Badan Biro Siasatan Politik. Kemudian ada peristiwa Tok Janggut. Tingkatan 3 dah belajar. Penentangan Tok Janggut terhadap sistem percukaian tanah, khususnya di Kelantan, di Pasir Putih itu. Bagaimana Tok Janggut diperlakukan oleh British. Kejam. Bagaimana Tok Janggut diperlakukan oleh British. Dah dibunuhnya, diarak pula mayatnya itu ke sekeliling pekan di Pasir Putih dan Kota Baru, bagi melahirkan rasa gerun dalam kalangan masyarakat pada waktu itu untuk tidak lagi bangkit menentang British.
Dan Tok Janggut ini adalah simbol pejuang Islam kerana dia menggunakan isu tanah yang didakwanya sebagai hak milik Allah, kenapa mesti dibayar cukai kepada penjajah itu. Okey, itu antaranya lah boleh lihat form 3. Kemudian turut dipengaruhi oleh pelibatan Uthmaniyah. Bila sebut Uthmaniyah, negaranya adalah Turki. Negara dia adalah Turki. Okay, penentangan dikaitkan cukai dan sikap membenci British. Empire Uthmaniyah menyeru orang Islam bangkit menentang penjajahan. Dan akhirnya orang Melayu menggunakan akhbar dan majalah bagi menyuarakan bantahan, menyuarakan tentangan mereka terhadap British. Okay, ianya tidak lagi seperti era Tok Janggut, Rentap, Mat Kilau, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela. Itu adalah pejuang-pejuang Melayu yang menggunakan kaedah bersenjata menentang British. Apabila lahirnya golongan-golongan intelektual ini, macam mana yang saya sentuh pada minggu lepas, tak semua ada dia beraliran agama, dia beraliran Inggeris daripada sekolah Inggeris, beraliran Melayu daripada sekolah Melayu. Mereka ini telah pun menukar corak perjuangan kemerdekaan, corak perjuangan kebangkitan nasionalisme kepada tidak lagi menggunakan senjata, tetapi menggunakan mata pena, menggunakan akhbar, menggunakan majalah, menggunakan novel untuk melahirkan, memberikan kesedaran kepada masyarakat pada waktu itu. Tak lagi guna senjata. Senjata adalah ilmu yang mereka dapat daripada aliran-aliran pendidikan mereka, dan mereka zahirkan kebencian kepada penjajahan itu melalui kaedah ini. Okey, maknanya lebih baiklah, lebih baik dan terbukti berjaya berbanding dengan kaedah kekerasan dan menggunakan senjata. Okey, selesai bab tu. Kemudian ada 3.2 latar belakang Perang Dunia. Perang Dunia, ingat, Perang Dunia, sebut saja Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua ke, tempat berlakunya, tempat tercetusnya adalah di Eropah. Perang Dunia Pertama memang Eropah, tidak melibatkan benua lain. Perang Dunia Kedua bermula di Eropah dan akhirnya berlanjutan ke benua-benua lain, contohnya di Asia, okey, dan juga Afrika ada sikit-sikit. Asia Pasifik dan juga di Eropah. Okey, Perang Dunia Pertama kita tengok. Perang Dunia Pertama lama pula tak guna arrow kan. Sajalah nak nampak ni sikit. Perang Dunia Pertama. Okey, dalam Perang Dunia Pertama ini, dianya adalah persaingan di antara kuasa imperialis. Imperialis ni apa? Imperialis adalah kuasa-kuasa besar yang melaksanakan dasar menjajah negara lain bagi kepentingan diri mereka. Contohnya Britain, contohnya Perancis, contohnya Belanda, contohnya Portugis dan sebagainya, yang menjajah negara lain dengan tujuan untuk mengaut hasil kekayaan di negara tersebut, bawa balik ke negara mereka, bangunkan negara mereka. Itu yang mereka buat. British kaut segala hasil biji timah daripada tanah Melayu, emas daripada tanah Melayu, getah, kelapa sawit daripada tanah Melayu. Akhirnya hasil itu dibawa ke negara mereka untuk dilaksanakan revolusi industri secara besar-besaran yang akhirnya menguntungkan mereka saja. Negara kita ni menjadi sebagai kawasan mereka untuk mengaut segala hasil keuntungan yang dinikmati oleh rakyat di negara mereka. Pembangunan infrastruktur di negara mereka. Itu yang menyebabkan munculnya ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat tanah Melayu dan kebanyakan negara lain di dunia yang dijajah. Okey, memperoleh bahan mentah sejak arang batu, petroleum. Arang batu ni lebih awal lah. Petroleum ni sekitar selepas daripada Perang Dunia Pertama. Okey, kemudiannya biji timah. Kemudian adanya pakatan-pakatan ketenteraan. Pakatan dia terdiri pada kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Kuasa tengah dan pakatan bertiga ni jangan tertukar. Saya suka merujuk kepada buku teks. Mudahlah untuk awak lihat pada muka surat 59 ada diberikan di situ. 59 ni Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dunia Pertama boleh lihat di buku teks muka surat 56 dan juga 57. Siapakah yang terlibat dalam pakatan bertiga dan juga kuasa tengah? Siapakah yang terlibat lah? Okey, siapa terlibat saya tak nak sentuh lah, awak carilah. Semua saya nak sentuh macam ni dia tak jadi ulang kaji lah kan. Okey, awak cari siapa yang terlibat dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kedua-dua pakatan ketenteraan ini
akhirnya berperang sesama mereka. Dan siapa yang menang? Pakatan bertiga menang ke? Ataupun kuasa tengah yang menang? Cari maklumat dalam buku. Okey. Dan dianya bermula di rantau Balkan, di sekitar Eropah Tengah itu, iaitu di Austria-Hungary. Berlaku satu peristiwa pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary oleh rakyat Serbia, yang akhirnya Austria-Hungary menuduh Serbia yang mencetuskan pembunuhan itu. Bacalah, adalah sedikit saya sebut nama pembunuhan seorang putera mahkota yang bernama Sir Alex Ferdinand oleh seorang pemuda daripada negara Serbia. Okey. Kemudiannya berakhir Perang Dunia Pertama. Penglibatan Amerika membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga, dan akhirnya daripada kekalahan tersebut, negara yang kalah iaitu kuasa tengah tadi, khususnya Jerman, perlu menandatangani satu perjanjian yang akhirnya mencetuskan pula Perang Dunia yang kedua. Perjanjian itu adalah Perjanjian Versailles. Kalau dalam buku teks, perjanjian ini ada muka surat 56. Okey. Perjanjian Versailles ni. Okey. Yang akhirnya negara-negara yang kalah ini seperti Jerman, Austria-Hungary, Itali menanggung kerugian yang cukup besar daripada peperangan dunia yang pertama. Mereka ini, khususnya Jerman, dipersalahkan dan Jerman dipaksa untuk membayar ganti rugi kepada negara-negara Eropah yang lain. Begitu juga Jerman juga hilang beberapa wilayah taklukannya kepada negara-negara lain. Ini menyebabkan Jerman akhirnya memendam perasaan dan berdendam dengan negara, khususnya Amerika Syarikat dan Britain, yang menyebabkan mereka terpaksa menanggung bukan saja kekalahan, bahkan mereka terpaksa kehilangan beberapa wilayah dan juga terpaksa juga menanggung bebanan hutang yang begitu besar. Keadaan ini telah menyebabkan rakyat Jerman bangkit sehingga mencetuskan Perang Dunia yang kedua, yang dimulakan oleh seorang pemimpin yang bernama Adolf Hitler. Okey, hasil daripada perjanjian Versailles itu yang menyebabkan Jerman terkesan dengan begitu hebat. Akhirnya dia menjadi satu semangat untuk mengembalikan maruah Jerman kononnya, dan tercetusnya lah Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia Kedua pula di antara kuasa paksi dengan kuasa bersekutu. Kuasa tengah tadi dah bertukar kepada kuasa paksi, Pakatan Bertiga bertukar kepada kuasa bersekutu. Okey, negara-negara dia cari sendiri. Itu awak punya homework. Okey, dan Perang Dunia Kedua ini melibatkan negara Eropah, kemudian ada negara Afrika dan juga beberapa negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Dan penglibatan sebuah negara Asia yang akhirnya menceburkan diri dengan Perang Dunia ni tanpa ada manfaat kepada mereka sebenarnya. Okay, iaitu Jepun. Jepun tiba-tiba nak masuk tim Jerman. Okeylah, masuk tim Jerman. Okay, dan kita lihatlah apa kesannya kepada Jepun selepas Perang Dunia. Okay, dan faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua adalah kemunculan ideologi baharu, khususnya di Itali dan Jerman, dan kemudian kepimpinan Adolf Hitler melalui parti Nazinya yang begitu taksub dengan rakyat Jerman, yang begitu taksub dengan negara Jerman, yang ingin meletakkan imej Jerman kembali pulih setelah puluhan tahun dihina akibat daripada perjanjian Versailles itu. Dan Jerman juga ingin mendapatkan semula wilayah-wilayah yang terlepas kepada tangan negara-negara Eropah yang lain akibat daripada perjanjian Versailles yang dipaksa ditandatangani itu. Okey, dan peperangan berlaku di Eropah. Jerman melakukan penerokaan masuk ke beberapa buah negara, Perancis dan sebagainya. Akhirnya Jerman dapat beberapa buah negara di Eropah. Dan dalam waktu yang sama, ketika Jerman masuk di Eropah, Jepun melaksanakan perkara yang sama di sekitar kawasan Asia, khususnya di Kepulauan Asia Tenggara. Okey, itu yang dilaksanakan oleh Jepun. Dan kemudian adalah beberapa peristiwa, dan akhirnya kalau kita lihat end ini, kita lihat
Adalah beberapa peristiwa yang baca kat sini, dan akhirnya peperangan dunia kedua ini dapat diakhiri dengan peristiwa pengeboman dua buah bandar di Jepun, iaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. 6 Ogos Hiroshima dan kemudiannya 9 Ogos di Nagasaki. Okey, dua tempat ini dibom oleh kuasa bersekutu yang akhirnya menyebabkan Jepun menyerah kalah, dan akhirnya Jerman juga pun telah tewas akibat daripada rasa bongkak yang terdapat dalam diri Adolf Hitler. Tersilap percaturan ketika menentang dengan Rusia, yang menyebabkan tenteranya penat dan akhirnya kalah, dan juga pengeboman di Jepun itu menggunakan bom atom telah pun menyebabkan Jepun juga turut menyerah kalah, dan akhirnya kuasa bersekutu sekali lagi memenangi siri peperangan dalam dunia. Okey, bacalah detail ada. Selesai satu bab mengenai konflik di Jepun, konflik di dunia. Kita pergi kepada faktor kedatangan Jepun di tanah Melayu. Faktor kedatangan Jepun ni yang ni. Okey, Jepun datang ke tanah Melayu dan juga ke beberapa buah negara lain di Asia Tenggara adalah kerana ingin mengeksploitasi sumber bahan mentah. Jepun sama seperti Eropah sedang rancak melakukan proses perindustrian. Kilang-kilang tengah rancak membuat output, membuat produk-produk mereka, tetapi mereka tidak mempunyai bahan-bahan mentah. Maka mereka perlu menjajah ke negara-negara lain sama sebagaimana yang Eropah buat untuk mendapatkan bahan mentah tersebut. Okey, dan kemudiannya faktor lain adalah kerana Jepun ini mempunyai fasiliti ketenteraan yang begitu hebat, sehingga satu masa dia boleh mengalahkan kuasa Eropah. Jadi dia rasa dia nak test power dengan cuba untuk menguasai benua lain pula, negara lain pula. Okey, kemudian serangan Jepun terhadap negara kita dia bermula di pantai Sabak di Kota Baru dan juga di Jitra, maknanya daripada pantai timur dan juga daripada utara itu, pantai barat utara dan juga utara pantai timur, daripada Kelantan, daripada Kedah ni dia mara serentak, dan dalam tempoh tidak sampai 3 bulan, 2 bulan lebih saja, Jepun telah pun berjaya menawan keseluruhan tanah Melayu termasuklah Singapura. Singapura adalah negeri terakhir yang diambil oleh Jepun. Okey, kalau awak tengok peta semenanjung Malaysia, dia masuk daripada pantai timur, maknanya daripada Kelantan, dan dia masuk daripada pantai barat, daripada negeri Kedah, dia turun sampailah ke negeri yang paling selatan di tanah Melayu pada waktu itu, iaitu Singapura. Okey, bermula 8 Disember sehinggalah ke 15 Februari, lebih kurang 2 bulan je settle. Dalam masa 2 bulan selesai keseluruhan tanah Melayu ini diambil alih oleh tentera Jepun. Ada faktor lah. Faktor dia kerana British tak bersedia, British sedang berperang di Eropah. Tentera British yang ada di tanah Melayu ni adalah tentera yang tidak bersemangat, tidak bermotivasi, tentera-tentera simpanan daripada banyak negara yang tidak sama hebatnya dengan tentera-tentera yang sedang mempertahankan Britain di Eropah. Okey, itu antara faktor kekalahan. Dan Jepun ni juga dia ada satu semangat, iaitu semangat untuk menang, semangat untuk membanggakan negara dia, semangat untuk membanggakan maharaja dia. Yang akhirnya dan dia sanggup mati pun. Dia sanggup mati pun untuk negara, dan dia tak takut pun dengan mati untuk mendapatkan negara lain, demi maharaja, demi negara dia. Okey. Kemudian seterusnya mengenai dasar, bila Jepun dah masuk, adalah dasar-dasar yang diperkenalkan, dan corak pemerintahan tentera Jepun di tanah Melayu adalah corak pemerintahan tentera. Yang memerintah itu adalah tentera. Dia berbeza dengan British. Pentadbir itu adalah golongan-golongan cerdik pandai. Bila Jepun masuk, dia memerintah secara pemerintahan tentera. Lebih kejam, jauh lebih kejam berbanding British. Jauh lebih jahat berbanding British. Jauh lebih banyak pelaksanaan undang-undang yang mengarut berbanding British. Okey, itu yang dilaksanakan oleh Jepun. Okey, adalah ceritanya pentadbiran macam mana, dan kemudian Jepun menubuhkan satu unit yang menyeksa rakyat di tanah Melayu sebelum bertanya. Seksa dulu baru tanya. Tangkap, nak tahu maklumat, tangkap, seksa dulu separuh mati ataupun sampai mati ke, kemudian barulah dia nak tanya.
Yang separuh mati itu baru nak tanya, supaya dapat menghadirkan kegentaran kepada masyarakat lain dan tidak bangkit menentang Jepun. Nasib baiklah Jepun di tanah Melayu ni tak lama, 3 tahun lebih. Kalau lama lagi, makin ramailah rakyat di tanah Melayu yang menjadi korban. Dan Jepun ni cukup anti dengan masyarakat Cina. Masyarakat India dan Melayu ini dapat layanan yang lebih baik sedikit berbanding masyarakat Cina. Kerana faktor sejarahnya, Jepun telah masuk ke negara Cina lebih awal berbanding di tanah Melayu. Dan ketika Jepun nak datang ke tanah Melayu, orang-orang Cina di tanah Melayu ni menyumbang pula kepada negara Cina untuk memerangi Jepun pada waktu itu. Jadi bila dia sampai tanah Melayu, kebanyakan orang Cina di tanah Melayu itu dibunuh secara besar-besaran. Dibunuh secara besar-besaran. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu dikekalkan. Raja-Raja Melayu dikekalkan, diberikan allowance bulanan, duduk di istana. Dia tidak dihapuskan. Jepun tidak menghapuskan Raja-Raja Melayu, sama sebagaimana kaedah yang digunakan pakai oleh British pun tidak menghapuskan Raja-Raja Melayu, kerana dia tahu orang Melayu ini cukup patuh pada Raja-Raja Melayu. Sekiranya ada beberapa arahan yang perlu dikuatkuasakan, maka mereka akan menggunakan Raja-Raja Melayu. Kemudian yang baiknya adalah ketika pemerintahan Jepun, orang Melayu diberikan jawatan yang lebih tinggi berbanding ketika era pemerintahan British. Kalau British, orang Melayu layak jadi kerani je. Di era pemerintahan Jepun, orang Melayu layak menjadi pegawai pentadbiran di daerah, di peringkat daerah, dan mereka diberikan jawatan-jawatan yang lebih tinggi. Kerana Jepun tak kisah pun, dia memang bagi je orang Melayu jawatan tinggi. Dia tak macam British. British memang tak suka orang Melayu mendapat jawatan tinggi, kerana dia tahu kalau orang Melayu itu dapat jawatan tinggi, orang Melayu tahu mentadbir negeri dan mentadbir negara mereka, maka itu akan mendatangkan masalah kepada British. Jepun tidak. Jepun tak kisah orang Melayu ni nak memerintah negara, kerana dia tahu dia yang paling tinggi. Dasar ekonomi teruk. Dasar ekonomi Jepun adalah tutup pintu, tidak berdagang dengan mana-mana negara. Rakyat tertekan, tidak ada makanan dirampas Jepun, makanan terpaksa dicatu. Mereka terpaksa menggantikan nasi ataupun beras tadi dengan makan ubi kayu, kerana beras-beras ini diambil oleh tentera-tentera Jepun secara paksa. Mereka tidak menggalakkan aktiviti-aktiviti pertanian secara besar-besaran, tak galak. Dia tak macam British. Jepun ni memang lebih kejam, dan dasar ekonominya adalah lebih tertutup. Semua yang orang Melayu buat mesti serah pada Jepun, dan Jepun bawa terus pada negara dia. Bukan konsep jual beli dah, memang paksa terus. Jadi orang Melayu terpaksa mencari alternatif untuk meneruskan kehidupan. Sebab itu juga zaman Jepun ini juga dikenali dengan nama zaman ubi kayu, kerana datuk nenek moyang kita terpaksa untuk makan ubi kayu untuk survival hidup mereka, kerana kekurangan beras. Beras diambil oleh Jepun. Dasar sosial Jepun meneruskan sistem pendidikan, tetapi sistem pendidikan Jepun, sekolah Jepun, nama Jepun, bahasa Jepun, tulisan Jepun, semua Jepun. Yang belajar Melayu, bahasa Jepun, tulisan Jepun, silibus pun berdasarkan Jepun, sejarah Jepun, cikgu Jepun, buku bahasa Jepun, pelajar dia orang Melayu. Guru-guru pun dibawa daripada Jepun. Memang dia nak menjepunkan. Dasar penjepunan ini adalah dengan tujuan untuk menjepunkan rakyat di tanah Melayu. Terpaksa orang Melayu menyanyi lagu Kimigayo, lagu kebangsaan negara Jepun, menaikkan bendera Jepun. Itu antara yang dialami. Tutup sekolah Inggeris, semua tutup. Sekolah Cina tutup. Masa zaman British, ada sekolah Inggeris, ada sekolah Melayu, ada sekolah Mubalik, ada sekolah agama, ada sekolah Cina, ada sekolah Tamil. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila zaman Jepun tutup semua, ada satu saja sekolah, iaitu sekolah Jepun. Pengajaran bahasa Jepun di sekolah, iaitu Nippongo. Hormat kepada kebudayaan negara Jepun. Cuti di tanah Melayu juga diambil daripada cuti-cuti perayaan di Jepun. Dah tak ada dah cuti hari raya, cuti yang biasanya dialami oleh rakyat tanah Melayu. Mesti ikut Jepun. Hari menuai dia ke, hari jadi maharaja, semua ikut Jepun. Tapi Jepun ni dia mempunyai sikap yang tidak ambil peduli sangat berkaitan dengan agama Islam. Dia bebaskan masyarakat Melayu untuk menganut agama Islam. Dia tak campur tangan. Bahkan ada juga insentif-insentif yang diberikan, yang dibantu. Dia memang Jepun sampai sekarang. Jepun ini adalah satu negara yang tidak terikat dengan agama. Dia tak berapa nak amalkan agama dia sangat. Sebab tu dia menghasilkan agamanya sendiri, iaitu agama Shinto. Kemudian layanan terhadap penduduk telah pun diterangkan. Ini layanan terhadap penduduk.
kat sini mana ni? Okay. Ni bacalah sendiri dan antara penduduk. Kemudian adanya perjuangan menentang Jepun, contohnya Lieutenant Adnan dan beberapa nama lain. Ada peristiwa dia. Kemudian penentangan oleh satu lagi gerakan seperti MPAJA, Force 136. Okey, mana MPAJA mana? Mana MPAJA? Ni MPAJA. Okey, ada juga gerakan-gerakan yang menentang Jepun ketika itu yang terjadi pada masyarakat Cina seperti MPAJA, orang Melayu dan juga orang British, Force 136. Ni semua. Force 136 adalah gabungan di antara orang Melayu dengan tentera British gabung. MPAJA kebanyakannya adalah orang Cina. Orang Cina yang anti kepada Jepun. Okey, adalah peranan beberapa tokoh yang kita buat bacalah. Dan akhirnya membawa kepada gerakan nasionalisme tempatan, anak-anak tempatan untuk membebaskan tanah air mereka sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tempatan yang lain. Yang ni awak boleh baca sendirilah. Ada beberapa peristiwa. Saya cuma highlightkan perkara-perkara yang penting. Okey. Saya tak nak panjang video ni, pun dah setengah jam lah. Cukuplah kot. Setengah jam. Itulah antara perkara yang ada dalam bab yang ketiga, di mana awak perlu buat ulang kaji secara detail. Ni telah pun disentuh oleh saya dalam sesi PDPR yang lepas. Ini adalah sesi review semula, ulangan dia. Sepatutnya tak panjang, saya cadang 10 minit, 15 minit je. Okey, tak apalah, baca balik bab 3 dan kemudian selesai pembacaan awak, terus mulakan dengan bab yang ke-10, modul bab ke-10. Bila nak hantar, saya akan maklumkan pada minggu hadapan. Okey, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe, stay at home.